Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Untuk pengetahuan Tuan, pengajaran dan pembelajaran yang saya jalankan tadi dijalankan pada waktu petang, kerana pada waktu tengah hari tadi saya telah menghadiri mesyuarat guru. Saya telah bertukar jadual dengan rakan sekerja saya. Pengajaran bahasa Melayu bagi murid-murid tahun 3 ini bertemakan ekonomi di bawah tajuk Berjimat Amalan Mulia. Saya telah merancang pengajaran saya dalam set induksi untuk memberi tayangan video kepada murid-murid saya, iaitu tayangan Upin dan Ipin dalam slot cari dan simpan. Walau bagaimanapun, saya tidak dapat melaksanakan tayangan ini kerana LCD yang terdapat di sekolah kami telah digunakan untuk pertandingan di peringkat daerah dan peringkat zon Tenggara Tawau. Untuk itu, saya telah mengatur dan membuat inisiatif melaksanakan plan B. Plan B saya ialah dalam set induksi, saya telah menggunakan beberapa contoh tabung. Tabung yang saya ambil dari Bank Simpanan Nasional, Agrobank dan tabung SSPN. Di situ saya memperkenalkan benda-benda ini kepada murid-murid saya. Langkah seterusnya, sepatutnya juga saya menggunakan tayangan PowerPoint. Pun hal yang sama berlaku. Jadi saya telah menukar rancangan pengajaran ini kepada memperkenalkan peralatan untuk membuat tabung, menggunakan benda-benda maujud. Saya telah menyediakan peralatan ini yang saya bawa dari rumah, contohnya bekas makanan, gunting, gam dan pembalut hadiah. Sebelum itu, saya telah meminta murid-murid saya untuk membaca petikan tentang Kamal. Selepas itu, barulah murid-murid saya duduk dalam kumpulan masing-masing dan mereka pun menjalankan aktiviti membuat tabung. Dengan pemantauan saya memantau agar mereka menghasilkan tabung yang cantik dan apa yang penting keselamatan mereka kerana mereka menggunakan benda tajam, contohnya gunting. Sebelum itu juga, saya telah menebuk terlebih dahulu tabung itu atau bekas makanan itu dari rumah agar murid-murid saya tidak diberi peralatan tajam seperti pisau. Gunting yang mereka guna pun saya pantau agar mereka tidak cuai dalam membina atau menghasilkan tabung ini. Murid-murid saya teruja dalam membuat tabung memandangkan sebelum ini mereka tidak pernah membuat tabung dan mereka seronok dalam menghasilkan tabung ini serta memberikan komitmen yang sangat baik. Langkah seterusnya, selepas mereka membuat tabung, mereka diberikan lembaran kerja untuk membuat karangan berpandu. Karangan berpandu yang mereka hasilkan ini daripada bahan grafik yang terdapat dalam buku teks. Sepanjang aktiviti ini, semuanya berjalan lancar mengikut masa yang telah saya tetapkan. Murid-murid ini begitu tekun menjalankan aktiviti yang saya sediakan. Kawalan kelas di sini sangat baik, di mana murid-murid memberikan respon dan kerjasama yang sangat baik dalam menghasilkan semua aktiviti yang dijalankan. Selesai sahaja menulis karangan berpandu ini, murid-murid berebut. Makna berebut di sini berpusu untuk datang ke hadapan. Justru untuk menjimatkan masa, saya hanya meminta wakil daripada setiap kumpulan untuk membacakan hasil penulisan mereka. Pada akhir pengajaran, saya membimbing murid-murid dalam menghasilkan peta iting, iaitu dikenali sebagai peta bui. Peta bui yang dihasilkan di sini dengan cara menampal di papan tulis sebagai langkah permulaan. Saya telah menyediakan bahan ini dan murid-murid hanya keluar sahaja menampal di papan
tulis. Justru saya membimbing mereka untuk menghasilkan peta bui. Sebagai kesimpulan dalam pengajaran ini, saya merumuskan bahawa menabung merupakan amalan yang mulia kerana faedah-faedah menabung itu memberi kesan yang positif kepada murid-murid. Saya juga berpesan kepada murid-murid supaya ketika mereka membuat tabung di rumah sendiri, hendaklah berada di bawah pengawasan atau pemantauan ibu bapa. Ini kerana dalam membuat tabung, mereka menggunakan benda yang tajam. Jadi, ibu bapa harus bersama murid-murid untuk menghasilkan tabung ini. Murid-murid saya begitu gembira dapat menghasilkan tabung dan mereka membawa pulang tabung ini dan juga mereka gunakan untuk tabung kelas. Pada masa akan datang, aktiviti pengajaran saya akan saya rancang dengan lebih baik dan berinovasi untuk pengajaran yang lebih berkesan. Saya akan merancang sebuah pengajaran yang lebih efektif dan proaktif untuk dilaksanakan agar dapat mengembangkan minda dan pengetahuan murid-murid untuk masa hadapan. Justru sebagai guru, saya haruslah lebih bersedia untuk menghadapi cabaran kepada murid-murid yang semakin mencabar dewasa ini. Saya harap pengajaran saya akan memberi impak yang positif kepada murid-murid dalam pembinaan modal insan yang cemerlang. Sekian sahaja untuk refleksi kali ini. Terima kasih.